Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatahu kulla syai' fa ahsa kulla syai' adada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahu Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di Sekolah Kebangsaan Pulai Condong, Macang, Kelantan dalam satu siri forum Islam yang bertajuk Ilmu Keibubapaan, Suatu Tuntutan. Untuk pengetahuan semua, bahawa forum Islam kali ini dirakamkan oleh Radio Malaysia Kelantan FM bersama PIBG dan warga Sekolah Kebangsaan Pulai Condong, Macang serta penduduk-penduduk sekitar sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersama-sama saya pada kali ini, dua orang ahli panel yang insya-Allah akan mengupas tajuk kita pada hari ini, Ilmu Keibubapaan, Suatu Tuntutan. Di sebelah kanan saya, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz Yahya. Dan di sebelah kiri saya, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zawawi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah, aw kama qala." Maksudnya, apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk melaksanakan hadis di atas, ramai di kalangan ibu-ibu, bapa-bapa yang berlumba-lumba menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah agama, pondok-pondok, kelas-kelas tahfiz Al-Quran. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ingin yang merasakan dirinya kurang beramal dan untuk menjaga mereka di alam barzah kelak. Tetapi kita sebenarnya tidak faham dan terlupa satu aspek yang wajib dalam agama kita, iaitu bukan sahaja anak yang perlu menjadi soleh, bahkan ibu bapa sendiri perlulah juga menjadi soleh dan solehah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bertanya soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz Yahya. Ustaz, kita nak jelaskan kepada hadirin dan hadirat tentang apakah ilmu yang perlu ada dalam kita menjadi ibu bapa yang terbaik kepada anak-anak kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang amat dihormati lagi dikasihi rakan panel Al-Fadhil Ustaz Zawawi, dan sidang pendengar, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Pertamanya kita bersyukur dapat bersama dalam majlis ilmu, majlis untuk mencari kejayaan di dunia, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sesungguhnya tuan-tuan, nak menjana anak yang soleh bukanlah satu pekerjaan yang mudah, semudah tajuk, semudah kita bercakap. Bahkan dia lebih susah daripada hendak memindahkan gunung ke tapak gunung yang lain. Kerana nilai anak yang soleh terlalu mahal di sisi Allah, dunia dan di akhirat. Terlalu berharga pada agama, bangsa dan negara dan masyarakat.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala bagi anak-anak kepada kita tidak seperti anak serati. Anak serati sekali netah 20 ekor. Tubik poh tu berjaya selalu gedik. Tu dia. Jadi dan dia boleh pera. Boleh beranak menetah serentak, boleh pera serentak. Kenapa tuan-tuan? Kerana binatang dia tidak ada tanggungjawab mendidik, dia ada bela sahaja, pera sahaja. Tapi kita manusia berbeza. Tak ada orang beranak sampai 20 kembar sekaligus. Kita manusia fitrah dah melahirkan seorang anak, seorang. Hak kembar 4, kembar 8, kembar 7 itu nadir. An-nadiru wujuduhu kal adam. Benda nadir ni ada supaya tak ada lah. Jadi hak yang menjadi fitrahnya ialah seorang beranak seorang. Tubik tu pula dengan merah-merah, dengan tak reti gapo, daripada merah tu lah baru menyusu, barulah negak, baru mengakak, baru ngesok nak boleh kau besar. Beramat-amat berbezalah cara Allah Ta'ala bagi anak kepada haiwan, cara Allah Ta'ala bagi anak kepada insan. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada haiwan dia hanya pera anak, tetapi manusia lebih daripada tu. Bukan sekadar pera, kita kena didik, kita kena asuh, kita kena ajar. Ada satu benda yang tidak ada pada haiwan, nama dia didik. Sebab itulah kalaulah Allah Ta'ala nak suruh kita dengan anak ni sekadar pera, makan, minum, bagi pakar, bagi keperluan, bos sekadar tu, ni dia panggil pera. Dia panggil pera. Kalau sekadar nak pera sekadar tu, pada Allah Ta'ala bagi otak, kemampuan otak itik serati sahaja sebenarnya. Tetapi ada tujuan lain yang lebih besar. Apa dia? Didik. Lagi takdib, mengajar adab. Lagi ta'lim, mengajar ilmu pengetahuan. Lagi membina akhlak. Maka dengan sebab ini tugas-tugas yang kita kena buat atas anak kita, maka Allah Ta'ala bagi satu benda yang tidak ada pada haiwan, dinamakan akal, untuk nak didik anak-anak kita. Pera dengan didik cukup berbeza tuan-tuan. Nak melahirkan anak-anak yang soleh seperti yang dibaca oleh hadis pengerusi sebentar tadi. Bila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalan kita. Maknanya bila putus amalan kita, tak ada gear dah. Idza mata ibnu Adam, bila mati seorang anak Adam, inqata'a, terputus. Inqata'a ni fi'il madhi, telah terputus. Maknanya tak ada gapo satu dah. Amaluhu, amalan yang faedah dia nak dapat diri dia sendiri, illa kecuali dia masih dapat faedah itu melalui 3 saluran. Saluran pertama sedekah jariah. Mungkin boleh buatlah kalau ada harta. Tapi kita ada harta ke tak? Bobo makan boleh lah. Maknanya tak boleh nak angin-angin dah dalam agenda yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang kita ajar ke orang-orang lain, ajar pula orang lain, ajar pula berkembang dan diamal terus menerus seperti daripada sultah anak jala. Selama itulah akan sapa kepada kita. 2 saluran kita boleh tupai untuk dalam kubur esok-esok. Maka kita ada ke tak? Tak ada juga. Bahak tinggalnya kata yang ketiga sahaja. Wa waladin soleh yad'ulah. Anak yang soleh. Anak wa waladin, anak solehin yang soleh. Satu sifat yang pertama bagi anak yang soleh, yad'ulah, yang berdoa baginya. 2 sifat anak yang soleh. Maka ni sahaja gia kita. Ni sahaja gia kita boleh harap
Supaya walaupun kita mati, kebaikan tak mati masuk dalam kubur kita. Dengan syarat kita mewariskan, kita meninggalkan anak yang soleh, gantian hidup kita, menyambung hidup kita, mengganti amalan kita, maka hidup anak hidup kita, amalan anak amalan kita secara tak langsung share kepada mak pak masuk. Maka dengan sebab faedah yang besar, maka kerja besar. Nak didik anak, nak membentuk anak. Kita jangan anggap bahawa anak ni bila kita mati, masa depan dia terlepas daripada kita ikut dia lah. Tak salah tu tuan-tuan. Anak ni, dia gantian hidup kita. Lepas pada kita mati, kita masih menupai dia. Bukan menupai atas dunia. Nak tupai dalam kubur. Kita nak tupai dia. Maka penting sangat kita nak buat anak soleh ni. Nak buat anak soleh susah tuan-tuan. Lebih payah daripada benda lain lagi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Rahimallahu walidan, Allah Ta'ala merahmati. Allah, mak saya, abah saya pilih, dia tak ada orang sangat nak menikah lah. Asal boleh menikah lah. Ambil kena mak saya. Dia pilih nama saya ni Jual, nama kumbang, letak nama saya ni kumbang. Doa yang kedua. Dan yang ketiga, letak tak pernah pun dia ajar tentang agama, bahkan lagi Al-Quran. Bagaimana ya Amirul Mukminin, boleh tak? Sayyidina Umar pun cerita, wahai sahabatku, kamu sebenarnya yang durhaka terlebih dahulu daripada anak kamu. Ingat kalau kita tidak boleh bagi tiga-tiga syarat tadi. Pertama, maksudnya nama. Pemilihan jodoh, okey, selesai kita kata. Pemilihan jodoh. Yang kedua, masalah komunikasi. Nama-nama ni komunikasi kita dengan anak kita. Sebab itu panggilan kepada anak kena baik. Kena selesai komunikasi kita, kena pandai mesra dengan anak. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh. Nabi apabila dia sembahyang subuh, sekurang-kurangnya Nabi akan baca ayat Quran itu 60 ayat, tak kurang. Jadi apabila baca 60 ayat Quran, Nabi nak baca rakaat kedua 60 ayat yang lain, terdengar suara kanak-kanak yang belakang dia menangis. Nabi potong ayat itu daripada 60 jadi kepada muawwizataini, baca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sahabat-sahabat lepas sembahyang terpinga-pinga. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Saya tak pernah tengok pun kamu baca sependek ini ayat pada waktu subuh. Nabi kata, aku terdengar suara kanak-kanak menangis. Kalau aku sebagai seorang ibu, sudah pasti aku akan hanya teringat kepada anak. Itu komunikasi kita dengan anak, sifat mesra dengan anak. Jadi kalau kita sama-sama melihat balik, dan satu lagi ialah kita dengan pengajaran pendidikan terhadap anak-anak, jangan kita ini abaikan pendidikan. Oleh sebab itu, untuk jadi seorang yang dia panggil penenang jiwa kita, mesti kenal agama. Dan yang seterusnya, yang ketiganya ialah tunduk kepada tuntutan syariat. Maksudnya anak kita mempunyai akhlak yang baik. Kita kena didik, ya. InsyaAllah kita sambung slot yang seterusnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah tuan-tuan dan puan-puan, perangan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zawawi. Macam mana kita nak wujudkan, nak hasilkan anak yang sejuk mata memandang, bukannya buah koksi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi diumumkan, Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM pada kali ini dirakamkan di Sekolah Kebangsaan Pulai Condong, Macang, Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa bertanggungjawab sepenuhnya menyemai, mengasuh, membimbing anak-anak supaya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seperti mana yang Rasulullah bersabda, maksudnya seseorang Muslim dijamin akan mendapat kemanisan iman sekiranya terdapat padanya 3 perkara. Iaitu yang pertama, hendaklah Allah dan Rasul lebih ia cintai. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah.
Dan yang ketiga, hendaklah ia membenci menjadi kufur sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu bata. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berpindah soalan yang seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz Yahya. Ustaz, kita telah dengar daripada awal hingga sekarang ini langkah-langkah dan cara-cara untuk kita menjadi seorang ibu bapa yang terbaik. Boleh tak Ustaz terangkan dengan lebih jelas langkah-langkah yang perlu diambil berat untuk ibu bapa, sama ada langkah awal dan berterusan untuk lengkapkan ilmu keibubapaan, seterusnya melahirkan anak-anak yang soleh. Silakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis, sahabat panel dan sedang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam untuk membina generasi yang soleh, pada umumnya kita perlu ada langkah-langkah awal, dan langkah ni kita kena jaga biar berterusan. InsyaAllah akan melahirkan generasi yang menyejukkan mata hati. Seperti yang dibaca oleh sahabat panel, doa Quraniyah, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, kurniakanlah kepada kami, min azwajina, daripada isteri-isteri kami. Ya bukan minta seorang tu, dia minta banyak. Azwajina, daripada isteri-isteri kami. Yakni janganlah pula dengan tok lelaki baca doa ni pakak tak minta, pakak tak amin alik belakang. Abu Kab begitu maksudnya. Dia didatangkan dengan sirat jamuk, menepatilah dengan yang mufrad. Kurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami, wa zurriyatina, dan zuriat kami. Zuriat kami. Zuriat ni siapa? Anak, lagi cucu, lagi cicit, lepas lagi ciok, lepas ciok apa lagi? Cuek. Kena banyak tapi mana sekalipun dia panggil zuriat. Nak ayat kata power doa ni, seorang yang meminta dia boleh cover segala zuriat alik bawah. Siapa begitu sekali? Kita minta ni qurrata a'yun, isteri yang sejuk mata hati. Bukan mata luar, mata hati. Mata luar ni mungkin sejuk dengan bolong, lecu, gecu, bedok macam-macam. Tapi belum tentu menyejukkan mata hati. Kerana menyejukkan mata hati bil akhlak dan bil adab. Dan anak-anak yang menyejuk mata hati, yang menyejukkan mata hati ni anak-anak lagu mana? Anak-anak yang ada seorang sejuk mata hati, ada dua bertambah sejuk mata hati, ada tiga semakin sejuk mata hati, ada empat amat sejuk mata hati, semakin besar kau sejuk mata hati, bila dewasa kau sejuk mata hati. Tak tahannya kau besar serabut hati. Ini nak royak kata qurrata a'yun ini satu kalimah yang cukup bermakna dalam Quran. Benda mahal tu, terlalu mahal. Sebab itulah kita kalau kita nak kepada rumah tangga yang bahagia, doa ni jangan tinggal. Doa ni jangan tinggal, kena baca sama-sama. Baca sama-sama. Kerana peranan doa kesan ke atas anak dan zuriat kita adalah tarbiyah yang bahasa rabbaniyah. Tarbiyah ketuhanan sendiri yang ambil alih dengan sebab doa kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya kita sebagai ibu bapa perlu mengambil langkah awal dan berterusan nak membina
generasi anak-anak yang soleh, kita perlu ada 5 P. 5 P. Pertama ialah pembajaan. Maknanya, yang kita bagi makan, yang kita bagi minum, yang kita bagi pakai, yang kita masuk dalam pembesaran anak tu. Peringkat kecil anak ni. Ini peringkat pembajaan. Perlu benda halal, benda berkah, benda bersih. Jangan benda haram, jangan benda syubhat, jangan benda kotor. Biar jelas halalnya. Bila sama, bila bercampur, jangan. Jangan sekali-sekali masuk dalam tubuh sebagai makan minum anak bini kita. Inilah dia panggil peringkat pembajaan. Bapa Rasulullah menyebut ayyulahmin, mana-mana daging nabatat minal haram, yang tumbuh daripada haram. Lazimnya hak ni tuju kepada pembesaran anak-anak lah. Yakni mana-mana anak yang membesar hasil daripada persaraan bapa yang sumber yang haram, fannaru aulabi, maka api neraka, yakni api neraka lebih patut dan aula dengan daging tersebut. Yakni kalau kita masuk benda-benda seperti itu, maka dia membentuk akhlak ahli neraka, perangai ahli neraka, tabiat ahli neraka, unsur ahli neraka daripada anak-anak kita. Maknanya kalau kita masuk unsur-unsur pemakanan yang haram, yang syubhat, yang tak jelas atas anak-anak kita, kita yang pertama merosakkan anak kita terlebih dahulu sebelum anak kita rusak dengan budaya lain. Sebab itulah bab pembajaan penting sangat-sangat ibu bapa. Cari yang betul-betul halal lagi berkat. Kerana yang halal itu serta berkat, secara tak langsung dia menjadi penawar dan ubat kepada jiwa dan hati dan perangai anak-anak kita dengan sendiri atas nama berkat dan halal tu. So, yang kedua, pendidikan. Pendidikan. Kita kena didik anak. Didik ni dia ada dua. Didik bitta'lim, kita mengajar ilmu kepada anak-anak kita. Ilmu agama untuk dia tahu hukum hakam. Ilmu dunia untuk dia jadi bijaksana. Ini dia panggil pendidikan. Kita ni alhamdulillah sekolah ada. Cikgu-cikgu yang pakar, yang hebat, kemudahan yang begitu lengkap. Ambillah kesempatan supaya anak kita dapat pendidikan yang sepenuh. Pendidikan ni dia ada dua. Ta'lim, mengajar ilmu supaya anak kita jadi cerdik. Yang kedua, pendidikan ta'dib, mengajar adab. Mengajar adab. Sebaik-baik bapa yang berjaya menjadi guru di dalam kebapaan. Sebaik-baik guru yang berjaya menjadi kebapaan dalam pendidikan. Bila dia boleh gabungkan di antara elemen guru dengan bapa. Bapa, dia bapa, tapi buat kerja guru. Ini sebaik-baik bapa. Dia cikgu, guru, mengajar, tapi dalam waktu yang sama, dia ambil peranan seolah-olah bapa bagi anak. Ini sebaik-baik guru. Mengajar adab. Mengajar adab ni lagu mana tuan-tuan? Yakni kita kena tengok adab anak kita makan, adab anak kita bercakap, adab anak kita berjalan, adab anak kita masuk keluar rumah, adab anak kita dengan orang tua, adab dengan pakaian, adab dengan adik-beradik dia, adab dengan benda-benda, kita kena perhati. Bila anak kita masuk rumah tak bagi salam, tegur. Apa ni? Masuk rumah tak bagi salam, bawa masuk syaitan. Tu baik, bagi salam semula. Bila anak-anak jalan derah, apa ni? Ini bukan pada bola, ni rumah. Kita mengajar adab. Bila kita bercakap, anak kita ada telengok, kita lari. Jangan dengar percakapan orang tua. Bila anak kita lalu, tetamu ada, salam. Mengajar adab. Bila anak-anak kita bercakap dengan adik-beradik, mu aku, kita lari. Ini abang, ni adik. Panggil, dengan jalan beradab. Bila kita tengok nasi dalam puyuk, nyo cabut tengah. Dia pakai pusat nasi. Kita panggil, siapa dia makan nasi ni? Siapa dia ajar ambil nasi tengah dulu? Moga nasi tengah ni sedap. Tak boleh, jangan ambil lagu kuning. Mengajar adab. Bila anak sudah makan gapo gitu gini, perang ke lepas pinggan masuk pergi dalam sini. Panggil sini.
Siapa dia? Dia. Ambil basuh. Mengajar adab. Itu dia. Di mana pendidikan adab yang ada pada orang tua hari ini? Tak ada. Ini kelalaian. Pendidikan adab ini penting. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut rahimallahu man allaqa sautan fi baitih. Allah Ta'ala merahmati seorang bapa yang menggantung rotan di tengah rumah sebagai mengajar adab kepada anak-anak dia. Sebab itu berkata Luqmanul Hakim, anak-anak yang tidak diajar dengan ilmu adab, maka sama seperti tanah sawah yang tidak dibajak. Bila tanah sawah tidak dibajak, tumbuh apa? Lalai, duri, bagai-bagai tak pakar. Tapi bila tanah tu dibajak, tumbuh apa? Padi, bagai-bagai baik. Ini penting ilmu adab. Kerana ilmu pengetahuan nak membina kebijaksanaan, ilmu adab untuk membina akhlak dia. Pendidikan. P yang ketiga ialah permohonan. Kita kena banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Quran ni ke, doa-doa daripada bapa kepada anak berlambak, mutih. Dan doa-doa ni sendiri yang herannya tubik daripada nabi-nabi dan rasul. Kalaulah doa-doa ke atas anak ini benda tak penting, kerana dia keturunan nabi, tak kailah nabi-nabi berdoa ke atas zuriat dia. Nabi-Nabi Ibrahim doa ke atas zuriat dia. Sedangkan dia keturunan Nabi. Bapaknya Nabi. Di sini Tuhan nak raya, doa kepada Allah adalah merupakan yang penting dalam kita membina generasi yang soleh. Sebab itulah 3 kecuaian dalam doa. Bila mana kita berdoa, kalau tidak ada 3 perkara ni, dikira lalai dalam doa. Pertama, lalai meminta untuk keampunan diri kita sendiri. Lalai. Yang kedua, kita terlupa nak minta ampunan untuk ibu bapa kita. Lalai, cuai dalam doa. Yang ketiga, kita lupa untuk meminta untuk anak-anak kita. Cuai dalam doa. Sebab itulah dalam doa ni tuan-tuan, kita kena minta banyak atas anak-anak kita. Ada saja peluang doa, minta. Ada saja ketika tempat mustajab doa, minta. Ada saja orang yang kita yakin doa dia mustajab, pesan, minta. Pergi Mekah, mana-mana sekalipun kita yakin doa berkat, minta untuk anak, minta. Jangan jemu dan jangan malah berdoa kepada anak-anak tuan-tuan. Kena panjang. Ni nak doa kepada anak pun malah. Tapi kalau nak minta untuk diri dia, untuk kaya, untuk harta, bukan main berjala-jala. Sedangkan sebenar-benar harta, sebaik-baik harta ialah anak yang soleh. Jangan lupa doa. Dan P yang ketiga ialah P yang keempat ialah perhatian. Ibu bapa jangan tinggal perhatian ni. Yang ni perhati. Kita ni kan ada deria. Dia panggil hawashul khamsi, deria yang 5. Itu dia. Mata melihat, telinga mendengar, lidah berasa, tangan menyentuh. Itu dia panggil deria. Deria ni kita jadi sebagai alat perhatian ke atas anak-anak kita. Yang ni kita kena peka. Peka pakaian anak, peka cara makan anak, peka keluar masuk anak. Yang paling penting ialah peka kawan-kawan anak. Sebab itu Rasulullah menyebut al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dia mengikut budaya sahabat dia. Ia beragama dengan mengikut teman dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang itu peka kena melihat siapa kawan anak-anaknya. Kita kena peka. Bila misalnya lah anak-anak, budak-budak lain mari turut anak kita. Mari siapa muka itu, pik, pecek hong. Allah. Kita dengar, budak mana tak ada bahasa. Dah lah mari kat rumah pecek hong. Wisalai apa dak tengok. Allah. Rambut sebab baju balu ayah. Gelap pakai loket tekok. Baju pula seluar jing. Tapung sini, cari saruk sini. Kita tengok, Allah, budak sebab jing. Maknanya, kalau dia tu sikat jing, anak kita mambang. Pasal jing dia tak cari. Malaikat sama jing dengan dia.
Kita kena bekal. Bergerak ni. Pasal orang pang dia akan cari budaya pang. Orang merokok dia akan cari gu dia merokok. Orang dadah dia akan cari gu dia yang dadah. Orang lepok dia akan cari pasangan dia yang lepok. Kita kena bekal. Maknanya anak kita yang jalan warung depan mata, buat lalak pakai yang melekat, piyah sama tu lakonan. Kita kena bekal. Masuk bilik anak kita tengok suasana pakaian dia, kita kena bekal. Anak masuk kita bau hidung. Bang rokok kau bau bergapo ni? Kita kena bekal. Hiburan anak kita kena bekal. Sikap anak kita kena bekal. Ini dia panggil perhatian. Penting tuan-tuan. Dan kita kena bekal telinga kita ni. Dengar orang royak anak kita. Perihal anak kita. Pasal kaki, pasal maklumat, pasal mata untuk anak kita. Bila orang royak kita dengar, kita harga. Bila orang royak kita terima kasih, kita harga. Ni tak bila royak anak kita, dah mau tak kenal anak kawan ni. Ni bukan pasal anak kawan ni. Ni dah mau ni nak main petenah ni. Itu dia panggil tidak peka. Jangan tuan-tuan, punah. Kita kena peka. Peka inilah kita boleh bertindak awal, mencegah sebelum parah. Dan akhir sekali, baru penyerahan kepada Allah. Penyerahan kepada Allah. Karena anak ini adalah hak dia juga. Dia adalah amanah kepada kita, bersifat sementara sahaja. Kita buat yang terbaik, lepas buat yang terbaik, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini hak dia. Lepas pada kita berusaha dengan berbagai langkah tadi, akhir sekali penyerahan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita husni zan supaya anak kita menjadi anak yang soleh, sentiasa suka baik dan sentiasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan serah kepadanya. Kita kena faham, kita sebagai ibu bapa, kita ngepek kepada anak doa. Kita suka kepada anak, doa. Kita kata kepada anak, doa. Kita panggil kepada anak, doa. Kita tegur kepada anak, doa. Dan kita sega kepada anak pun jadi doa nak ayat wi. Sebab itulah perlu kepada sangkaan yang baik kepada Allah dan kepada anak kita. Di samping kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan lahirlah seperti yang disebut dalam doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sebab itulah kalau kita tengok di akhir kalam itu, Allah Taala menyebut waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku bagi orang mukmin yang lain, terutama bagi keluarga dan anak-anak aku, imam, ikutan. Supaya bila isteri tengok kita, jadi contoh. Anak-anak tengok kita, jadi tauladan. Masyarakat tengok kita, jadi ikutan. Orang yang berada di keliling kita, dia tengok kita jadi satu ikon. Ini maksud imam. Yakni kita nak mengkualitikan orang di sekitar kita. Kita kena membentuk kualiti diri kita terlebih dahulu. Jangan kita abai dan jangan kita lalaikan tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibu bapa yang bertanggungjawab dan anak-anak kita yang soleh, yang menjujuk mata hati, yang memberi faedah kepada agama, bangsa dan tanah airnya. Akhir kalam, aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah 5P yang telah disebut oleh Ustaz Abdul Aziz. Begitu juga dengan kalau kita seorang guru, jadilah guru seumpama bapa. Dan kalau kita seorang bapa, jadilah bapa seumpama guru. Barulah kita mengetahui keadaan yang sebenar anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, usaha yang disebutkan tadi tidak lain dan tidak bukan untuk melahirkan anak yang baik akhlaknya. Seperti mana sabda Nabi yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Riwayat At-Tirmizi. Seterusnya saya nak berpindah soalan terakhir pada Al-Fadhil Ustaz Zawawi. Ustaz, boleh Ustaz simpulkan, oleh kerana masa pun kita tidak ada, Ustaz simpulkan perbincangan kita pada kali ini. Semoga kita semua ini akan dapat menjadi ibu bapa yang terbaik. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz dan moderator, sahabat saya Al-Bina Ustaz Aziz. Hadirin hadirat muslim musliman rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang saya nak cerita pada kini ialah bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa ni jadi tingkat darjat di hari akhirat.
Dalam satu hadis Nabi pernah cerita, innar rajula la tarfa'u darajatahu yaumal qiyamah anna li hadha qila biistighfari waladaka lak. Maksudnya begini, sesungguhnya seorang lelaki itu akan diangkat darjatnya pada hari kiamat. Hari ini kita tak nampak rasa darjat itu biasa. Di dunia ni berebut belaka nak dapat darjat. Dah, isi boreh, takut salah tilik-tilik nak boleh pingak tu. Salah sikit tak boleh. Jadi darjat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada seorang lelaki yang berupa seorang ibu, berupa seorang bapa pada hari akhirat, sehingga terkejutnya darjat yang ditimba itu bertingkat-tingkat sehingga dia tak rasa anna li hadha, aku tak pernah buat benda ni, aku tak pernah buat benda ni, aku tak pernah buat. Dia rasa terkejut sebab banyak pahala yang mari bertimbul pahala, dia tak pernah buat. Rupanya apa? Hasil kesannya daripada seorang anak. Apa dia nak dia buat kat dia? Bistighfar, yang sentiasa mendoakan kepada dua ibu bapa. Kalau kita nak suruh darjat kita tinggi, kita hari ini doa kepada ibu bapa kita. Barulah anak kita doa kat kita, selepas kita tak ada pun baru darjat kita naik. Ini kita nak suruh anak kita doa kat kita. Tanya anak, abang doa dekat mama apa ni? Tak, kita tak pernah doa pun orang tua kita. Jadi kita kena ambil satu kesimpulan. Bagaimana Sayyidina Umar cerita bagi kita kena kasih kepada anak. Salah satu sifat kasih ini, kena ingat ya, anak ni satu anugerah Allah yang paling besar. Laula ibadallah raqat, kalau tidak ada hamba Allah yang raqat kepada Allah. Wasabiyyat radda', kalau tidak ada anak-anak yang menyusu. Wabahaimu ratta', kalau tidak ada binatang yang melata. La sabba alaikumul azab sabba, nescaya Allah akan curah bala-bala. Tapi kerana ada 3 anugerah yang Allah beri kepada kita masing-masing, kita nilai balik. Pertama, kerana ada orang yang raqaq. Kalau tidak ada orang raqaq, nescaya bala Allah melata-lata. Kalau tidak ada anak yang menyusu, maka Allah akan timpa bala. Kalau tidak ada binatang-binatang yang melata di atas muka bumi Allah. 3 sifat ini anugerah Allah yang paling besar yang menyebabkan Allah angkatnya azab kepada manusia atas muka bumi Allah. Oleh sebab itu berlaku satu kisah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia pergi melawat satu gubernur dia, satu wilayah. Apabila duduk kecek dengan gubernur, datang seorang kanak-kanak datang. Sayyidina Umar pergi cium. Dia bertanya, apakah kamu cium itu anak kamu? Terkejut Sayyidina Umar. Dia kata, tak, aku cium je tanda kasih sayang aku pada kamu. Aku tak pernah buat pun begitu pada anak-anakku. Nabi kata, Umar, aku lucukan jawatan kamu serta merta sebagai gubernur. Kenapa? Kerana kalau kamu tidak boleh merahmati anak, sudah pasti macam mana rakyat nak merahmati kamu, nak menyayangi kamu. Kamu kena hormat kepada rakyat, baru rakyat hormat kepada kamu. Itulah nak cerita kepada kita. Kalau nak anak kita sayang kat kita, kita kena luahkan kasih sayang mesra dulu kepada anak-anak kita. Saya rasa setakat itu saja. Yang terakhir pada saja itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zawawi atas kesimpulan yang padat sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah saya mewakili tenaga kerja Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM pada kali ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada PIBG dan warga Sekolah Kebangsaan Pulai Condong Macang Kelantan dan semua muslimin muslimat yang hadir atas komitmen yang diberikan. Sekali lagi terima kasih kepada 2 orang ahli panel kita yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz Yahya dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zawawi Muhammad atas ilmu yang dicurahkan. Akhir kata, salam hormat dari penerbit Abah Heng dan unit rakaman luar Radio Malaysia Kelantan FM pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.